Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Hashim selaku pengurusi Yang Ma'arif, Tuan Hakim, dari Yang Berhormat Tuan Haji Syukri, selaku pengarah Jaib, Tuan Imam, Tuan Pengarah, dan hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita solat, yang ni tazkirah lah saya sebut, apabila kita solat, setiap kali solat kita ulang ihdinas siratal mustaqim. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim. As-sirat dalam bahasa Arab maksudnya jalan. Perkataan as-sirat itu sendiri dalam bahasa Arab maksudnya jalan yang jalan. Dia tak bengkok-bengkok dah kalau sirat ni. Tapi kita tambah lagi, Al-Quran tambah lagi dengan perkataan al-mustaqim, yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Perkataan mustaqim ni kita sebut banyak. Ada masjid mustaqim. Ni masjid apa? Ada kita dengar perkataan al-istiqamah. Istiqamah daripada mustaqim, stand firm, berdiri tegak, lurus. Kenapa Allah Azza wa Jal apabila jadikan surah yang paling utama di dalam Al-Quran, iaitu Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Allah jadikan dalam surah yang pertama 7 ayat ni, salah satu ayat dia kita sentiasa ulang minta pada Allah hidayah as-siratal mustaqim. Ihdi ni maksud dia bagilah kami hidayah. Ihdina. Ihdi itu bagilah hidayah kepada kami. Bagilah hidayah kepada kami. Kepada as-siratal mustaqim, yakni bagikan hidayah, tunjukkan kami as-siratal mustaqim, sirat yang mustaqim. Dia tak kata ihdina ila siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada sirat mustaqim. Tapi dia kata tunjukkanlah kami siratal mustaqim. Apa beza dia? Beza dia, kalau kita kata kepada satu orang, hang tolong tunjuk aku Ustaz jalan nak pergi rumah dia tu. Jadi dia kata hang pergi jalan ni, pergi belah depan tu, hang masuk kanan, hang lepas tu kono kiri balik ada satu rumah di situ, itulah rumah dia. Tu tunjukkan jalan, tunjukkan ke arah ila. Tapi ihdinas siratal mustaqim maksud tunjuklah kami jalan yang lurus tu, bukan ke arah jalan, tunjuk jalan tu terus. Maksudnya hang tolong tunjuk aku rumah dia Ustaz, bukan tunjuk ke arah rumah dia, tapi tunjuk rumah dia terus. Maka kita setiap kali salat kita minta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Azza wa Jal bukan saja tolong tunjuk kok mana sirat mustaqim tu kita boleh jumpa, tapi minta supaya Allah ihdinas siratal mustaqim, supaya dia tunjuk terus jalan tu kat kita. Tak usah kita pergi cari lah, tunjuk terus. Kenapa kita yang salat kita minta petunjuk daripada Allah Azza wa Jal? Kita duduk semayang dah, sesat negara kita ni.
Pasal apa? Kita yang semayang, kita minta Allah tunjukkan as-siratal mustaqim. Kalau orang tak faham, katalah satu orang dia tak faham, dia faham bahasa Arab, dia masuk main masjid, dia tengok orang Islam duk semayang, orang Islam duk kata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mungkin dia faham, orang Islam ni tak confirm lagi ke mereka duduk di jalan mana, tak lurus lagi ke jalan yang mereka duduk, kalau dia tak berapa faham. Tetapi agama diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang cipta manusia ni sangat faham tentang realiti, tentang hakikat kepada kehidupan manusia. Apa hakikat kepada kehidupan manusia? Manusia ni ada beberapa peringkat dalam petunjuk yang dia perlukan dalam hidup. Yang pertama, manusia perlu selamat daripada kesesatan. Sesat maksud tak tahu hak mana hak benar dan hak yang salah. Kena ada ilmu. Ini satu peringkat hidayat yang kita perlukan. Islam, kufur. Nak kena beza hak mana hak belah Islam, hak mana hak belah kufur. Satu peringkat lagi, dia dah tahu dah yang ni Islam betul, kufur salah. Tapi dia tak ada kemampuan nak ikut hak betul tu. Ada maharaja-maharaja pada zaman Nabi tahu Nabi benar. Maharaja Rom, dia dapat surat Nabi, dia tahu ni benar. Nabi hantar surat, min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum, aslim taslam yu'tikallahu ajral marratain. Daripada Muhammad bin Abdullah kepada orang maha besar Rom. Oh, Nabi bagi kat dia tu, yang amat-amat tu Nabi bagi. Satu gelaran dia, yang amat lah, azim ni yang amat-amat lah. Ada orang tanya saya, bolehkah kita duk bagi yang amat-amat kat orang ni? Saya kata Nabi dia tak buang gelaran tu. Dia tak kata ila malikir Rum, ila azimir Rum. Pasal kalau yang tu orang panggil kat dia kan, orang panggil kat dia yang berhormat, kita pun panggil yang berhormat lah kan. Takkan nak dipanggil yang tak terpakai pula. Dia orang panggil yang berhormat, kita pun YB ya, YB. Pasal yang tu panggilan dia. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Daripada Muhammad Rasulillah kepada azimir Rum. Aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain. Islamlah kamu selamat. Mula-mula Nabi itu salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Islamlah nasaya kamu selamat. Allah bagi kepada kamu pahala 2 kali ganda. Nabi hantar surat. Surat tu ada, duk simpan lagi. Sampai sekarang surat Nabi, kita pergi ke Museum Istanbul apa, surat Nabi masih disimpan dengan cop Nabi lagi. Maharaja Parsi baca, dia koyak. Nabi minta supaya Allah koyakkan kerajaan dia macam mana dia koyak surat Nabi. Allah koyak kerajaan Parsi. Maharaja Rom dia baca, dia tahu bahawasanya betul ni. Dia tanya pi, dia tanya mai, dia tanya Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Dia tak Abu Sufyan belah depan, dia tak geng-geng hak mai menega. Abu Sufyan mai menega negeri depa. Dulu Quraisy ni, depa ni lemah. Orang Arab ni tak ada kerajaan. Islam mari baru kuat. Jadi kerajaan gerombolan, orang panggil tribal, apa nama, sistem kabilah macam tu ya. Berdagang sampai negeri Rom. Bila Rom dapat surat tu, dia panggil. Ni riwayat ni disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Dia panggil, cara kebetulan dia panggil orang Arab hak Mekah ni, kena pula Abu Sufyan, pak saudara Nabi SAW. Abu Sufyan pula masa tu duduk tengah perang dengan Nabi. Dia tak Abu Sufyan depan. Ni Maharaja Rom orang cerdik. Dia tak Abu Sufyan depan, dia tak hak mana pengikut Abu Sufyan hak main menega sekali itu belah belakang. Dia cakap bahasa Rom lah. Orang terjemah kat dia. Dia kata, aku tanya orang ni, kalau dia cakap betul,
hampa syarat dia betul. Kalau dia cakap betul, hampa bagi syarat kata dia bohong, bagus. Weh, depa zaman tu dengar Maharaja Rum takut nak. Kira lebih besar daripada mereka. Rom, Parsi, dua empire. Tak Abu Sufyan kata mula-mula duk rasa macam nak bohong lah. Tapi duk teringat takut member belakang dia buat syarat kata bohong. Pasal member ni kadang-kadang depan dia betul, belakang dia tikam. Jadi dia duduk belakang, nak dia tanya tentang Nabi, ciri Nabi, keturunan Nabi, pengikut Nabi. Panjang, kalau baca hadis tu panjang. Kesimpulan dia bagi dia tahu yang ni memang Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Bukan tak tahu, tapi dia tak ada lagi satu lagi hidayat nak berpegang dengan apa yang kita tahu. Abu Talib tahu Nabi benar, dia bela apa nak saudara dia, tapi tak nak ikut tu dia tak boleh, pasal dia ada kepentingan dia tu. Ramai orang tahu pasal semayang, nama kata orang Islam tahu belaka pasal semayang, tapi ada hak dalam duk tahu semayang wajib tak semayang. Bukan bab tak tahu, bab tak mau. Maka dengan itu, maka manusia ada berapa peringkat dalam hidayah hidup ni. Kadang-kadang kita tahu dah hak mana salah, tak boleh buat, tapi kita tak mampu untuk tahan dari diri kita daripada tak buat. Kita buat juga. Kalau orang tanya kita, hang buat ni salah ke betul? Salah. Pasal yang buat? Pasal aku buat. Maka untuk itu ada dua peringkat hidayah dalam hidup manusia. Satu dia panggil hidayatul ilm, hidayah ilmu tadi. Satu dia panggil hidayatut taufiq, hidayah taufiq, hidayah untuk boleh beramal dengan ilmu. Kita dah kata wabillahi taufiqi wa hidayah wassalamu alaikum. Lama dah dengar, tapi orang tak hurai kat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, bagi Allah itu taufiq untuk Allah dan hidayah. Taufiq ni dia detail sikit, dia bab hidayah je. Hidayah lebih umum, dia lebih detail. Maksudnya boleh beramal dengan apa yang kita tahu. So saya nak urai sikit tentang dua jenis hidayah ni dalam hidup kita. Satu, masalah kita tak tahu yang benar. Kita tak tahu yang benar ni bukan kerana orang tak habaq, tapi kadang-kadang orang habaq tapi kita dikelirukan. Banyak sangat kawan ni mai cerita macam ni, mai ustaz ni dia kata macam ni, mai ustaz Perlis kata macam ni, mai ustaz Nurul kata macam ni. Kita jadi jam. Nak ikut hak mana satu? Pening kita, menunjukkan kita perlu. Ini satu peringkat. Kawan ni kata kena buat kolera macam ni. Mai dia ni pun nampak macam ustaz juga, dia kata macam ni pula dah. Sebab itu minta hidayah ni penting. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bila bangkit di tengah malam, Nabi doa. Ni cerita pasal apa? Penting doa hidayah ni. Kita ni tang hidayah ni kata ihdinas siratal mustaqim. Atau bila mai bulan puasa, mai bulan Ramadan ni nak doa. Kita jarang kita duk fikir nak doa supaya hidayah ni bagi betul-betul mai kat kita. Kita duk doa bab maknu projek kita, kerja kita, anak. Baguslah, bukan kata salah. Kita doa hak lain, tapi nak doa supaya kita duk atas hidayah ni, kita rasa macam tak apa nak perlu kot kita duk semayang dah. Di situ maka kita salah. Kita letakkan diri kita dalam bahaya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bila dia bangkit tengah malam, Nabi baca doa ni. Mungkin kebanyakan tuan-tuan pun hafal. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil
Fatirus samawati wal ard, Alimal ghaibi wasyahada, Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Tutup imam apa ni? Kita kadang-kadang sini tak ada lah, setengah kita lah, saya kot, mungkin tuan-tuan dah, setengah orang ni dia buku-buku apa tentang doa ajaib, doa apa dia pakai beli apa tapi doa hak dalam Quran, doa hak Nabi dia tak apa. Doa tok kenali, doa tok ni, doa senjata tok lebay, dia pakai beli. Tapi dia tak hafal sebenarnya Quran penuh dengan doa, hadis penuh dengan doa, dan doa Quran, doa hadis sangat cantik. Nabi kata, Allahumma rabba Jibril, ya Allah wahai Tuhan Jibril, wa Mikail, Tuhan Mikail, wa Israfil, Tuhan Israfil, Fatirus samawati wal ard, yang menentukan, yang mencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahada, yang tahu yang gaib dan yang nyata, Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Tengok Nabi kata, engkaulah yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka itu berselisih mengenainya. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tolong ya Allah, tunjukkan kepada aku apa yang mereka selisihkan itu, tunjukkan yang benar dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, engkaulah yang menunjukkan ke sesiapa yang engkau kehendaki kepada siratul mustaqim. Mungkin kita bangkit tengah malam, kita doa kan. Bangkit tengah malam, Nabi ni dia banyak buat benda. Dia bangkit, dia pergi tengok langit. Bila dia tengok langit, dia kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Dia baca sampai habis ayat tu. Lepas tu Nabi akan wudu, Nabi kemudian akan salat. Dalam salat Nabi baca doa ni, doa tadi, Allahumma rabba Jibril. Sebab hidayah ni perlu. Allah kata dalam Quran, ni hari apa? Ni hari apa ni? Ni hari apa? Kami. Nabi salah satu cara Nabi mengajak kan, Nabi kadang-kadang ayyaumin hadha, hari ni hari apa? Bukan Nabi tak tahu, Nabi saja nak tengok depa bagi perhatian ke tak. Bulan ni bulan apa? Nabi tanya. Tanah ni nama apa? Nabi tanya. Ayyaumin hadha, ayy syahr hadha, kan, fi ayy baladin hadha, tanah apa kita ni? Depa apa kata pada hari haram, bulan haram, bumi haram, masa Nabi khutbah. Ni hari Khamis. Hari ni dalam Islam, dalam kiraan Islam ni, dia ikut Qamariyah. Jadi bila masuk maghrib tu kira masuk hari yang hari hak berikutnya, kira hari ni kira malam Jumaat dah ni. Malam Jumaat dah ni. Sebab tu kita tengok apa? Kan kita tengok, kita bila kita buka puasa bila masuk maghrib kita buka puasa, pasal habis dah sehari tu, ni mai hari baru. Hari Jumaat kita disunatkan baca suratul Kahf. Betul tak? Suratul Kahf. Ada orang Melayu baca surah Yasin, tapi tak ada hadis yang sahih yang kata sunat baca surah Yasin hari Jumaat. Tapi ada riwayat yang agak kuat, walaupun ada sebahagian para ulama bincangkannya, yang agak boleh dipegang, yang menyuruh, yang menggalakkan membaca suratul Kahf. Suratul Kahf. Okey, tak apa. Antara yang disebut dalam suratul Kahf, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuhan kata, adakah mau kami, Tuhan kata, habaq ke hampa, bagi peringat ke hampa
tentang orang yang paling rugi amalan dia di dunia ni. Dan kita rasa yang rugi orang kafir kot. Orang yang paling rugi amalan dia di dunia, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat amalan dia dalam dunia ni, tapi dia duk sangka depa buat yang terbaik. Kita jaga, kita amalkan benda, kita rasa kita betul, tapi kita sesat sebenarnya. Maka sebab itu kita tengok sebahagian orang, kita tak mau sebut agama lah, kita tengok sebahagian agama dahsyat, nikah pun tak makan yang tu, tak makan yang ni, kerana nak dekat diri dengan Tuhan. Baju pun pakai selai sepinggang lah, nampak tu pulun lah, tapi dhal, rugi. Tuhan kata tak sampai dia kat Tuhan. Sebab apa tak sampai? Sebab dia tak ikut jalan hak wakil Tuhan tunjuk. Wakil Tuhan siapa? Wakil Tuhan bukan mufti. Wakil Tuhan bukan pengarah jabatan agama. Wakil Tuhan bukan ustaz jabatan agama. Wakil Tuhan bukan tu imam. Wakil Tuhan untuk kita ni nama dia Muhammad bin Abdullah, yang kita sebut Rasulullah. Hak ni saja wakil. Hak ni saja hak perbuatan dia jadi hujah. Perbuatan mufti tak jadi hujah. Dia kata mufti buat tak jadi bukti, tak jadi bukti agama. Nabi buat jadi bukti agama. Mufti kata pun tak pakai, melainkan setelah dia kata, dia kena pergi sanak kat Nabi. Dia habaq Nabi kata baru pakai. Mufti ke ustaz kan bukan dia lahir-lahir orang tenyeh-tenyeh dari dia, ustaz anak kita abang, tak. Orang tanya pegang-pegang, dia keluar daripada perut, mufti, Allah anak kita mufti. Tak. Hak ni orang lantik Tuhan, bukan Tuhan lantik, orang bagi jawatan. Hak Tuhan bagi jawatan siapa? Rasulullah. Hak ni tak boleh petikai. Mufti besar serban mana pun, kalau dia habaq mai tak sama hak Nabi habaq, hak dia kita tak tepi, kita ambil hak Nabi. Tambah tu imam, tambah tok lebay, tambah ustaz, sama. Maka untuk tak bagi kita nak sesak amalan kita dan kita sangka kita betul, kita kena ukur hak amalan kita ini sama dengan amalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Pasal cakap orang ni banyak. Okey, apa dia yang kata siratul mustaqim ni? Tuhan pun tak tinggal kat kita kut pi cari hampa pakat-pakat lah no. Pi cari siratul mustaqim ni apa dia? Orang Melayu tak erti cakap Arab. Dia pi Mekah, dia sesat jalan. Macam kita orang nak kata kan, Arab kata dia duk cari tak jumpa. Arab kata ila ain, dia tak tahu. Dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dia pakai Arab. Arab pun bawa pergi masjid nak pergi dia dapat tunjuk kan. Dia Allah tak tinggal kat kita kut pi carilah hampa pakat-pakat siratal mustaqim sama-sama hampa. Tak. Dia bagi jawapan terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kata siratal mustaqim ni ialah jalan mereka yang Tuhan bagi nikmat kepada mereka. Siapa orang yang dapat nikmat daripada Tuhan, nikmat terbesar? Para anbiya. Alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang paling hebat nikmat dia pada nabi. Maka nak jasiratul mustaqim, kena tengok amalan kita dengan amalan para nabi. Lah orang sayang kat Tok Syekh kan, adalah apa semua ni. Orang kata keturunan nabi terus masuk syurga. Jadi kita kena tengok balik ni. Saya bukan nak berkelahi Habib tak Habib ni. Tapi Nabi SAW keturunan Nabi ada juga yang tak masuk syurga.
Abu Lahab, orang dekat ni, pak saudara, tak masuk. Anak Nabi Nuh tak masuk syurga, anak Nabi tu. Jadi setakat keturunan saja, kalau tak ikut Nabi tak jadi. Kalau Allah jadikan keturunan saja dapat peluang masuk syurga, kita nanya, bukan kita pilih mak pak kita. Kut kita boleh duk habaq, ya Allah Tuhan ku bagi ku keluar perut ni hak jenis keturunan Nabi lah. Tak boleh. Lahir-lahir mai, lepas tu kita kenal mak kita pun tak boleh bincang. Ni apa nama sayang, anak nombor 2 ni keluar jenis Arab sikit lah. Tak boleh. Dah kita Melayu, orang Perlis, anak orang Perlis ya. Kau kata anak pertama tu nak keluar mai orang putih, hak kedua naik Arab. Nasi boleh kita pergi makan nasi western, lepas tu pergi makan nasi Arab. Anak tak boleh. Maka kita tak pilih. Tuhan tak hukum manusia kerana keturunan. Basicnya agama, nak faham. Tapi kalau keturunan baik, keturunan Nabi, ikut pula jalan Nabi, dia lagi bagus lah. Tentu dia elok pada kita. Contoh nak buat, maka manusia keliru. Jalan para Nabi. Nabi hukum manusia macam mana? Dia hukum berdasar warna kulit ke? Dia berhukum keturunan ke? Dia hukum berdasarkan kepada takwa. Jalan para Nabi. Tak apa, jalan para Nabi ni kalau nak hurai, bab ni panjang, tapi saya nak sentuh satu. Tuhan sambung lagi. Kok jalan para Nabi ni, kok ada orang ikut tapi tak ubah clear. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan Nabi dan bukan jalan mereka yang al-maghdub alaihim, hak dimarahi, dimurkai kepada mereka. Siapa dah mereka ni? Baca kitab-kitab lama dia kata Yahudi ya. Betul. Tapi Yahudi itu adalah simbolik kepada satu kumpulan manusia yang mana mereka ni tahu agama, tapi Tuhan murka kat mereka. Sebab apa? Sebab geng Yahudi ni senang cakap, geng ulama lah, geng ustaz lah, tapi telah menyesatkan. Waladhalin, bukan yang memang sesat. Hak ni geng tak erti dan memang sesat. Dalam tafsir biasanya akan dia sebut Nasara. Saya nak sebut bahagian yang pertama, al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai ke atas mereka. Pasal apa Tuhan murka? Sebab mereka ada maklumat, tapi mereka seleweng maklumat. Inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Tuhan kata kebanyakan daripada orang-orang alim dan ahli-ahli ibadat ni makan harta benda orang awam dengan cara, harta benda manusia dengan cara batil. Pasal apa dia makan cara batil? Yang ni baru ni kuliah saya ada sebut dah. Dia makan cara batil lah. Pasal orang dia ada cara dia nak buat. Pasal bila orang tengok ustaz, orang tengok tok syekh, orang tengok ahli kitab Yahudi, orang percaya. Jadi dia kata, ni hampa ni kalau nak dapat pahala kat Tuhan, hampa kena bagi duit kat aku sikit. Orang bagi. Kalau tak mau, dia buat cara lah. Kalau hampa bagi kat aku buat pahala hantar kat mak pak hampa. Yang tu Kristian, di kalangan pendeta-pendeta Kristian buat. Dia buat apa? Dia buat surat. Ni pun nak kena hati-hati juga ni. Kalau manusia ni bagi duit kat ustaz, ustaz hantar pahala api, orang kaya masuk syurga. Mai bulan puasa nak rapat ni, borang banyak keluar. Perlih kita keluar dah larangan ni, fatwa rasmi. Setengah orang kata, ni depa duk bahas ni, benda bacaan doa Quran. Khilaf. Kita bukan tanya pasal bacaan Quran, kita cerita pasal ambil duit ni. Orang kalau ada 2 juta, 3 juta mati, dia habaq hang tolong order pahala kat aku 1/2 juta. Banyak ah.
Hak mati tinggal RM60 dalam bank, masuk pelan-pelan masuk neraka. Artinya syurga boleh beli. Nak order kat siapa? Main order kat ustaz, order kat mufti lagi cepat. Orang awam tak tahu bila ustaz kata bagi duit kat saya buat pahala bagi hantar kat mak pak tuan-tuan, mesti dia percaya. Sehingga saya tahu ada kawan saya, malah kan nak sebut pun tuan-tuan kenal 1 bulan puasa je dia kumpul 100,000 untuk dia. Satu borang RM10, ada borang RM20, ada borang RM50. Law online boleh. Saya bukan nak sekat pintu rezeki orang, tapi cuba tuan-tuan fikir, kalau pahala boleh order macam ni kan. Habis tu kalau kita baca Quran tak dapat pahala ke mufti? Saya kata khilaf. Satu orang kita dengar mak kita meninggal, kita duduk saja-saja kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kata ya Allah, kalau adalah pahala apa yang saya baca ni, bagilah pahala ni kat mak saya. Kita kata, kita doa ke Allah. Sampai ke tak? Wallahu a'lam. Di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, benda ni tak sampai pada sisi Imam Syafi'i. Ni pendapat dia. Dia atas alasan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Siapa ada tafsir Ibnu Katsir, dia balik tengok dalam surah An-Najm, apabila sampai ayat ni, Ibnu Katsir kata dengan ayat ini maka Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi mazhab lain ada yang kata sampai. Sebab tu orang kata kita mazhab Syafi'i sampai. Bukan, hak mazhab lain kata sampai. Sampai macam mana? Dia kata kalau sekiranya Allah terima doa tu, jadi kita baca Qul huwallahu ni dapat pahala. Allah terima doa kita, Allah sudi, Allah nak, Allah mau bagi pahala tu bagi kat mak kita. Kehendak Tuhan lah, dia boleh lah kita minta kat dia. Tapi kalau saya baca Qul huwallahu ahad sebab orang bayar kat saya RM1,000, saya tak dapat pahala. Saya baca kena nak duit. Lepas tu saya nak order pahala hantar pergi kat mana si mati. Jadi bila mai bulan, orang kampung, orang pakat buat keluar duit. Sebab tu di negeri Perlis ni tak ada lah. Di negeri lain, lepas mati mereka baca Quran atau kubur dengan janji nak bagi RM2,000. Lepas tu balik mai duduk tikai adik-beradik, hang janji dengan Tok Imam, aku tak janji. Dia kata aku ingat kita share sama-sama lah. Oi, aku tak cukup, tak ada duit banyak, aku nak balik Kuala Lumpur ni, hang bayar. Aku tak boleh bayar banyak tu. Bertengkar mai pergi sampai masjid sembang dengan Tok Siap. Janji nak bagi RM2,000 kat Tok Imam, dengan tak boleh aku, adik saya pun tak mau nak pakat elok dia tak mau bagi. Ingat nak bagi RM200. Tok Siap pergi petang-petang Tok Imam bagi kata nak bagi RM200. Tok Imam bungkus balik terus. Tak ada habis ke baca. Sebab apa? Sebab dia bukan baca kerana Allah, dia baca kerana nak bayar tu. Sebab tu bahaya ibadat dengan duit. Dia Perlis ni tak ada, tak apalah. Sebahagian negeri ada. Semayang apa? Semayang jenazah bayar dalam sampul RM10. Satu kali takbir RM2.50, 4 kali RM10 lah. Lepas semayang, mereka keluar kat pintu tu, adalah orang duk tunggu bagi. Member kita silap, dia keluar kat pintu ni. Dia keluar, mereka tak bagi apa kat aku je. Dia kata macam mana hang tak dapat, kami semua dapat. Aku tak dapat. Hang keluar pintu silap. Oh, dia masuk lain, dia keluar pintu dulu. Artinya kalaulah orang lagi ramai orang semayang, lagi banyaklah selamatlah si mati, dengan mana orang semayang tu dengan cara nak bagi ramai banyak duit, orang kaya semua masuk syurga. Tuan-tuan, Tuhan kata inna kathiran minal ahbari wal ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil. Sesungguhnya kebanyakan daripada tokoh-tokoh agama, orang-orang alim agama dan rahib-rahib, mereka itu makan harta benda orang ramai dengan cara yang batil.
Tuhan habaq, bukan kita habaq. Cerita ni bukan 2 hari ni, cerita ni sejak zaman dulu, nabi-nabi dulu. Hak makan duit orang ramai ni bukan kaki maekor, bukan penzina, tapi hak tahu agama. Pasal dia tahu cara. Kalau saya tak selalu duk sebut dah, kalau orang demam sakit kita jampi tak apa, orang kena patut ulang kita jampi tak apa, boleh ada ambil upah, boleh ada bab dalam Sahih Bukhari. Tapi orang perangai tak elok. Assalamualaikum Ustaz, suami saya ni tak apa mau balik rumah, mayang pun lihat nak buat macam mana. Tak apa, saya jampi ayak mai. Ustaz jampi, bayar mai kat Ustaz bang 100 ke apa, buat balik bagi suami minum. Ustaz kata dia minum ayak ni dia elok. Yang ni mustahil. Kalau sungguh ada benda ni, Nabi pun tak perlu duk berdakwah apalah. Jemput depa mai minum ayak malam-malam pakat baik habis pokok tu. Orang hak duk serabut-serabut ni, hak mana saya kata tu buat contoh naik ni, duk lomba mak-mak motor ni, pulih duk pening sangat. Larang berapa kali dah duk lomba juga. Panggil beratok minum ayak. Jual motor tu. Kita tanya duit pergi mana ni, YMDB, dia tak habaq, dia suruh minum ayak, dia habaq. Tu contoh tambahan lah. So untuk itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita, bagi amaran kepada kita, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murka ke atas mereka. Hak Tuhan murka ni bukan tak ada ilmu, ada ilmu, tapi apa? Gelong dengan ilmu dah. Hak ni kita duk minta tiap hari ni. Waladdallin, tapi kita tak perhati makna. Tu imam tu guru tajwid kata lidah tu dallin, dia pun duk try 3-4 kali, bagi cukup 6 harakat kata. Bagi cukup, jangan kurang daripada dot tu lidah tu pi ke tepi sikit. Tang baguslah, bab tajwid ni baguslah, tapi tang makna kita tak perhati. Maksudnya kenapa? Tak mau hak jenis orang Tuhan murka. Hak murka ni hak ada ilmu tapi seleweng ilmu dia. Dan tak mau juga orang yang Tuhan, orang yang sesat. Sesat apa? Pasal dia tak erti orang bagi dia jadi sesat. Adi bin Hatim At-Ta'i, dia mari kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam, turun nas. Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Adi kata, wahai Rasulullah, ni ma'abadum, tak sembah mereka, orang Kristian tak sembah mereka. Nabi kata, bala innahum harramu ma ahallallah fayuharrimunahu wa ahallu ma harramallah fayastahillunahu fadzalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata bahkan padri kata haram, benda Tuhan kata halal, depa pakai hak padri, depa tak pakai hak Tuhan. Padri kata halal, benda Tuhan kata haram, depa pakai hak padri, depa tak pakai hak Tuhan. Yang itulah cara mereka sembah padri. Dalam riwayat hadis Tirmizi. So hak ni hak kita duk minta selalu ni. Tak mau hak ada ilmu sesat, tak mau ikut orang yang sesat. Jalan yang selamat, as-siratul mustaqim, jalan apa? An'amta alaih, siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus dah kita an'amta alaihim, izhar, jangan berdengung. Kita tekan tajwid tu, tapi kita tak tekan makna di dalam kehidupan kita. Saya ceramah setakat tu dulu, sementara tuan-tuanku nak main ni, dan saya buka pada sesi soal jawab jika tuan-tuan ada soalan. Siapa yang nak tanya soalan? Ada soalan? Sila. Salam. Ya.
mereka sampai gedor dan lain-lain dia tak sama. Jadi siapa mana yang dituju dalam agama Islam ucapkan itu Siratul mustaqim hak tadilah, hak kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya jalan hak selamat ni jalan Nabi. Saya nak buat contoh senang lah kat orang kampung ni, nak bagi tak pening lah. Kita ada satu amalan, katalah payahlah nak bagi contoh, lepas semayang Nabi ni buat macam mana? Lepas semayang Nabi semayang sehari berapa kali semayang jemaah? Hak fardu berapa kali? 3. Keliru. Berapa? 5 kali. Lepas Nabi semayang Nabi buat macam mana? Sahabat riwayat Nabi buat macam mana? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, kadang-kadang dia duduk sat, kadang-kadang dia bangkit terus. Aku sangka dia duduk sat, mungkin dia nak bagi orang perempuan bangkit dulu. Lepas tu ada orang kata elok pas semayang ni kita buat ramai-ramai, baca doa ramai-ramai. Kita kata Nabi tak baca doa ramai-ramai macam tu. Dia kata ada orang kata boleh. Kita kata ada orang kata boleh. Ni cerita ni kira tolak campur hak mudah ni. Tapi hak Nabi buat tu macam lain. Antara hak ada orang kata boleh dengan hak Nabi buat, yang mana confirm boleh? Hak mana pasti dah betul? Hak Nabi buat. Tak mungkin juga hak orang duk buat tu boleh. Tak apalah, kita ambil buah mungkin. Mungkin boleh. Tapi hak Nabi buat ni tentu boleh. Kira macam tu lah. Simple nak kira. Maka sebab itu kita kata kita ikut hak Nabi ni. Pasal hak ni tentu betul. Hak lain tu mungkin betul. Sedangkan hak Nabi ni pasti betul. Quran kata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku, wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku mustaqiman, yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan. Banyak jalan-jalan ni. Fatafarraqu bikum an sabili, nanti kamu akan berpisah daripada jalan Tuhan. Pendapat mai 10 ustaz, 10 pendapat. Saya punya pendapat, ustaz ni kata ni. Saya pula punya pendapat, dia kata macam ni. Dalam ibadat, dalam hal lain tak apalah. Ustaz, masjid ni elok atau tak elok? Saya nampak macam tak apa elok, tak apalah. Pandangan mata. Ni ada saya nak pinang anak dara ni, segak tak segak ustaz? Mata saya tak apa masuk. Tak apa, mata saya okey. Tak apa. Tapi agama Tuhan tak boleh main test, pergi ambil timbang atas timbang, dia tak boleh. 1, 2 saja dia punya penimbang dia. Quran dan sunnah. Kalau ada dalam Quran dengan sunnah, benda tu clear, yang ibadat, hak ni kita kena ikut. Kalau benda tu khilaf tak apalah. Benda hak ada dalam nas, kita ikut hak nas. Hak ni selamat kita. Tentu dah, sebab kita bukan amal untuk orang, kita amal untuk Tuhan. Sebab tu kita kata dalam urusan ni balik kepada nas-nas Tuhan. Apa hukum menjual daun ketum kepada orang yang minum daun ketum? Tukang jual tak minum, adakah hukum sama seperti yang membuat arak? Ini satu bab yang mana dia panggil al-umur bimaqasidiha. Kaedah tujuan perkara-perkara diukur dengan tujuan dia. Pasal apa benda ni? So kita nak kena tahu. Kalau dia kata saya ni beli daun ketum, katalah nak buat ni orang perempuan nak tungku beranak, tak tahu boleh ke tak kan? Buat macam daun apa? Daun mengkudu kan, betul?
Dah mengkudu tu bubuh di tungku tu, tungku di perut. Tapi saya jenis buh daun ketum. Dia kata dia suam lebih sikit. Tak tahulah, jangan tuan-tuan balik buat lah, saya pakai mereka je ni. Kan? Nah, kita tak apalah. Tapi kalau dia abang saya beli nak buat apa lagi, nak high kita telah jual. Sebab tu ada bab benda yang halal pun kalau main pada keadaan tertentu dia boleh jadi haram. Contoh, kita jual senjata kepada orang yang kita tahu nak pergi bunuh orang. Walaupun jual pisau asalnya hukum harus. Pasal pisau digunakan untuk potong bawang, potong apa. Dia kata, hamai jual pisau tu aku, nak buat apa, nak buat garang lah. Aku nak pergi sembelih jiran sebelah. Haram kita jual kat dia. Dia tak boleh kata, aku bahagian jual je, bahagian sembelih lah. Tak. Pasal kita tahu tujuan dia. Sebab kita tak boleh bersekongkol. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. So tak boleh jual daun ketum. Tapi kalau yang main beli tu pihak kerajaan ke apa, nak pergi buat ubat apa ke, tak apalah kita kata kan. Tapi kalau dia jual yang ni dalam keadaan seperti ni, hukum dia berdosa. Sebab tu dalam arak, orang minum arak pun dosa. Hak turun bancuh arak pun dosa. Hak tolong angkat pun dosa, walaupun tak minum. Semuanya golongan yang dilaknat oleh Tuhan. Apabila seseorang sakit, ujian atau kafarah? Soalan. Satu orang sakit, ujian atau kafarah? Apa maksud kafarah? Kafarah maksudnya dia padam. Kafarah maksudnya dia padam dosa. Kalau orang katakan padan muka hang kena keparah apa? Kiparah lah kat hang tu. Maksud kifarah tu maksud padam dosa. Bagus tak padam dosa ni? Oh, bagus ya. Bagus ya padam dosa. Ujian maksud ibtila. Bila Tuhan, kadang-kadang kita mungkin para nabi mereka tak ada dosa, tapi Tuhan uji mereka. Sebab apa? Pasal Tuhan angkat makam mereka. Tu ujian. Kadang-kadang Tuhan uji orang sebab kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak padamkan dosa. So dua-dua boleh. Ujian ni kerana sakit ni kafarah boleh, ujian pun boleh. Dulu yang Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Boleh sama-sama. Okey, ni kita jawab soalan yang tak akhir lah. Okey, kita jawab soalan tak akhir sementara dulu yang Mulia tunaikan solat. Ada soalan ni, dia kata pasal apa polis ni bismillah belan. Baru tanya lama dah. Tapi dah saya jarang-jarang mai ke belah Felda ni, nak kena jawab juga lah tanya. Nak jawab ni? Okey. Pertama sebab balik pasal tadi ya. Kita, tuan-tuan pernah tengok nak Nabi semayang? Siapa orang Kok Lerah ni yang pernah tengok Nabi semayang? Kok dia boleh angkat tangan kata. Saya pernah tengok Ustaz, sekali saya pergi Mekah saya jumpa. Saya tahu tuan-tuan pun tak pernah tengok, saya pun tak pernah tengok. Siapa yang pernah tengok Nabi semayang ni? Siapa pernah tengok? Siapa tuan-tuan? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah tengok. Jadi kita kena ambil report daripada sahabat Nabi. Macam mana Nabi semayang. Saya nak jawab soalan ni saja.
untuk kita seterusnya kita nak solat. Anas bin Malik, tuan-tuan kenal Anas bin Malik? Dia ada Malik bin Anas. Malik bin Anas ni mazhab apa? Mazhab Maliki. Ni orang cuping pandai. Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi. Anas bin Malik kata dia solat di belakang Nabi. Salaitu khalfa Rasulillah. Aku semayang di belakang Nabi. Aku semayang di belakang Abu Bakar. Aku semayang di belakang Umar. Kanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillah. Semuanya Nabi, Abu Bakar, Umar, aku dengar depa ni bila semayang, buka mula semayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tu yang aku dengar. Dalam riwayat Muslim ni, dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Muslim dia tambah kata, walam asma ahadan minhum yaqul bismillahirrahmanirrahim. Bahkan aku tak dengar seorang pun depa sebut bismillahirrahmanirrahim. Hak ni kata Anas, bukan kata orang boleh ni, tak. Kata Anas. Siapa dia yang riwayatkan daripada Anas kata macam ni? Ni dah jawab soalan ni, tuan-tuan tanya ni. Yang dengar Anas kata ni semua sahabat-sahabat besar Anas. Anas ni sahabat Nabi besar. Anak-anak murid dia kanan. Anak-anak murid dia kanan ni orang hebat-hebat lah. Ayub As-Sakhtiyani, Thabit Al-Bunani, ni orang besar-besar. Hasan Al-Basri, Hamad bin Abi Sulaiman, siapa lagi? Qatadah bin Di'amah, Abu Qilabah, A'id bin Shuraih, Mansur bin Zadan, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Nuh. Ni banyak nama-nama besar. Malik bin Dinar. Depa ni ramai telah dengar riwayat macam ni. Dalam celahan-celahan riwayat ni, nak bagi andil, ada seorang anak murid Anas, Humaid, dia kata mula dengan bismillah. Dia seorang kata, dia ambil daripada Anas. Sedangkan 14 orang ni kata, tak, kami dengar lain. Dari segi ilmu riwayat dia panggil. Kalau tuan-tuan kita ada 15 orang anak murid, kita tak jumpa dengan tok guru. 14 orang anak murid kata dia dengar daripada tok guru dia macam ni. Seorang anak murid dia kata dia dengar macam lain daripada hak depa yang 14. Walaupun hak seorang tu pun mungkin orang baik juga. Kita nak pakai hak 14 ke nak pakai hak seorang? Tuan-tuan, pakai hak 14 ke pakai seorang? Nampak letih ni. Pakai 14 ke pakai seorang? Pakai. Perlih pakai hak 14 tu. Dia tak pakai hak seorang. Faham tak tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah pun sama. Dan tak ada lagi orang perlih pergi ke Kedah ke apa, bismillahirrahmanirrahim tu imam, orang perlih duduk belakang kacau, subhanallah, subhanallah, kacau tu imam. Tak ada. Tak ada kot mereka nak kata ekstrim ke apa. Sepanjang hayat kita dengar ni, baca buku, tak ada lagi siapa buat. Cuma tang perlih ni kita pakai hak 14 tu. Hak 14 tu ada tang mana hadis tu? Hadis kitab Sahih Bukhari, Muslim, hak kita duk baca kan. Jadi tuan-tuan, kita ambil hak tu. Jadi kita minta tu imam pun ambil hak tu. Tu imam belah ni pun, kalau kita minta tolong tu imam ambil yang tu. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Sebab kita bukan kerana ambil yang tu sebab Jabatan Mufti duk kacau. Tak. Pasal kita ni amalan antara kita dan Tuhan. Kedua, kita taat kepada ulul amri, raja pemerintah. Apabila alaikum as-sam'u was-tha'ah, Nabi kata, malam yu'mar bi maksiatin, hendaklah kamu dengar dan taat, kata Nabi, kepada pemerintah selagi mana dia tak suruh dengan maksiat. Hak pemerintah abang ni maksiat ke ni? Tak, dia suruh ikut hak 14 anak murid Anas ni. Jadi jawab soalan nak tanya tadi, soalan ni lama dah, betul dah lama, tapi saya tolong jawab pula lah, dah tanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, rahmati solat kita. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Bukan semayang tengok macam mana mufti semayang, tengok macam mana Nabi semayang. Terima kasih banyak, menjunjung kasih
Please tak mahu dah. Menuju ke satu sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.